Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sambil anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi kemarin ada satu kenyataan telah pun dikeluarkan oleh seorang presiden daripada sebuah kesatuan sekerja. Saya pun tak ingat apa nama kesatuan sekerja tersebut, tetapi beliau telah menyatakan pandangan beliau yang mana kerajaan tidak perlu lagi melayan sebarang tuntutan berkenaan dengan pengeluaran KWSP, sama ada secara bersasar ataupun secara keseluruhan, for all. Okey, jadi beliau telah pun menyatakan bahawa pandangan beliau tidak perlu dilaksanakan lagi memandangkan kebimbangan beliau terhadap dana persaraan pencarum tersebut. Dalam mana kata yang mudah, apabila pencarum sampai kepada usia persaraan, beliau bimbang. Orang kata dana untuk persaraan ini, dana daripada KWSP ini, dana yang dicarum dengan KWSP ini tidak mencukupi untuk kegunaan pencarum semasa persaraan nanti. Okey, jadi di sini beliau kena faham yang pertamanya, kebimbangan ataupun apa yang beliau risaukan itu memanglah ada kewajarannya, tetapi realitinya sekarang ini ramai yang masih lagi terkesan, ramai yang masih lagi mengalami keterjasan pendapatan, dan ramai juga yang kehilangan pekerja, ramai juga yang sudah tidak bekerja dan sebagainya. Jadi dalam tuntutan pengeluaran KWSP ini sebenarnya ada banyak kategori pencarum. Jadi apabila beliau mengeluarkan satu kenyataan secara pukal bimbang berkenaan dengan wang caruman apabila sampai kepada usia persaraan, perkara ini dia tidak terguna pakai bagi mereka yang daripada kalangan suri rumah yang sudah pun 5 tahun ataupun 10 tahun tidak mencarum, ataupun ibu ataupun bapa yang tunggal yang sudah lama tidak mencarum. Begitu juga dengan mereka yang mungkin sudah berhenti kerja atas faktor-faktor tertentu dan sudah tidak mencarum. Hal ini ataupun alasan yang diberikan itu adalah tidak logik ataupun tidak relevan untuk mereka ini. Sebab itu kita ada sebuah NGO, Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia, PGIRM, yang membuat tuntutan pengeluaran secara bersasar. Dan juga ada juga daripada kalangan pencarum yang masih lagi aktif tetapi orang kata terjejas. Pendapatan itu tidak berbalik-balik kepada pendapatan yang asal, tetapi mereka punya liability, mereka punya hutang masih lagi berada pada takok yang lama. Jadi mereka memerlukan satu dana untuk menstrukturkan semula, sama ada pinjaman mereka, ekonomi mereka, ataupun apa sahaja untuk mereka membaik pulih keadaan kehidupan mereka. Sebab itu sebarang kenyataan yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak pun tidak boleh orang kata menyasarkan secara keseluruhan kepada pencarum, sedangkan setiap keadaan pencarum itu adalah berbeza. Okey. Yang keduanya, beliau juga telah menyatakan bahawa kerana tempat pengeluaran telah pun diberikan sebelum ini pada beliau adalah memadai, mencukupi untuk pencarum yang terkesan dan sebagainya. 4 pengeluaran sebelum ini yang hampir RM31,000 kalau tak salah saya, sepatutnya boleh distrukturkan dan diguna dengan baik. Dan sudah tentu kita tahu pencarum juga menggunakan wang tersebut dengan baik untuk menstrukturkan kehidupan mereka ataupun untuk menstrukturkan hutang mereka. Saya sendiri menggunakan wang pengeluaran KWSP untuk menyelesaikan hutang-hutang kecil saya. Bukan semua pencarum yang menggunakan untuk perkara yang lebih kepada pembaziran ataupun lebih kepada kehendak, bukan keperluan mereka. Itu adalah bilangan yang minoriti, tetapi majoriti pencarum mengikut apa yang kita tahu, mengikut apa yang dikongsikan kepada saya, rata-rata menggunakan wang tersebut untuk sebagai simpanan, menyelesaikan hutang, untuk menambah baik ekonomi keluarga mereka. Jadi kita tahu perkara ini apabila mereka menggunakan dengan sebaik yang mungkin, mereka tahu untuk menguruskan keuangan mereka. Jadi nasib mereka walau bagaimanapun sekarang ini mungkin mereka sudah tidak ada pendapatan ataupun mereka mengalami pengurangan pendapatan, tidak ada overtime dan sebagainya. Ada ramai. Kalau kita tengok daripada kalangan mereka yang membawa orang kata barangan kurier dan sebagainya, mereka juga mengalami efek selepas daripada pandemik COVID-19 ini. Pandemik ini masih lagi dalam masih lagi dalam status pandemik, belum lagi beralih kepada endemik, cuma berada dalam fasa peralihan saja, tapi belum lagi endemik. Jadi
kalau kita lihat segala alasan yang diberikan oleh mana-mana pakar ekonomi ataupun presiden pertubuhan presiden orang kata serta kerja dan sebagainya yang menyatakan bahawa 4 pengurangan dah mencukupi, kita tengok kepada peluang pekerjaan yang diwujudkan dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama di sesi yang lain mereka akan bercerita tentang isu-isu berkaitan dengan ekonomi, masalah ekonomi, inflasi, kadar pengangguran yang meningkat dan juga sebagainya. Dan antara alasan utama perkara-perkara ini boleh berlaku pada sekarang ini, masalah-masalah ekonomi, inflasi, pengangguran dan sebagainya adalah disebabkan oleh pandemik COVID-19, PKP dan juga perkara-perkara yang lain. Satu dunia mengalami isu yang sama. Jadi kalau mereka kata 4 pengurangan sebelum ini telah mencukupi, peluang pekerjaan wujud dan sebagainya, tetapi at the same time untuk sebuah majikan ataupun sesuatu majikan itu mereka ni tidak boleh survive disebabkan isu ekonomi, isu pandemik dan sebagainya, macam mana kita nak relate ataupun macam mana kita nak kaitkan perkara itu? Untuk pekerja, untuk pencarum kita kata tak, dah cukup dah, kita kata semua keadaan dah pulih dan sebagainya. Tetapi untuk sebuah company, sebuah syarikat yang semalam baru tutup ataupun bulan lepas baru tutup, minggu lepas baru tutup dan sebagainya, kita kata tak apa, sebab ini adalah masalah ekonomi. Yang masalah ekonomi ni adalah daripada orang kata berkaitan dengan isu bekalan, berkaitan dengan isu pandemik dan yang semuanya berpunca daripada COVID-19. Tetapi untuk pencarum ni, kesan daripada COVID, kita kata tak apa, kita kata dah cukup dah, kita dah bagi 31,000, 4 kali pengurangan dan sebagainya. Tapi untuk syarikat dan sebagainya yang ada pekerja ratusan, ribuan ataupun puluhan ribu pekerja, kita kata tak apa untuk mereka tutup, tak apa untuk mereka tidak boleh meneruskan operasi dan sebagainya. Perkara ini kalau kita tengok sebenarnya tak teli. Sedangkan dalam keadaan sekarang ini banyak syarikat yang orang kata mengurangkan pekerja dan sebagainya. Banyak syarikat-syarikat antarabangsa yang memberhentikan, even syarikat-syarikat tempatan kita pun ada yang cuba menstrukturkan semula syarikat mereka, organisasi mereka, menyebabkan ada yang tawarkan VSS untuk pemberhentian secara sukarela ataupun ada yang ditamatkan kontrak dan juga sebagainya. Tetapi kita tidak melihat tentang perkara itu, kita tidak melihat tentang permasalahan itu apabila kita menyatakan pandangan kita berkaitan dengan isu tuntutan pengurangan KDBSP. Sebab saya dah cakap benda ni banyak kali dalam sesi live PGIRM bersama dengan GHRF bila mereka menandatangani memorandum persefahaman untuk menuntut pengurangan KDBSP bersasar. Pencarum yang hadir di situ adalah rata-rata daripada kalangan M40 dan juga T20. Mereka ini yang mengalami keterjejasan yang teruk, terutama sekali pada T20. Apabila mereka kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, hutang mereka masih lagi berada pada tingkat yang sama. Tapi mereka sekarang ini mungkin ada pekerjaan tetapi pendapatan mereka ini sedikit. Mereka mempunyai caruman yang agak selesa, baki caruman agak selesa, yang mana mereka berharap agar boleh dikeluarkan wang caruman mereka untuk mereka menyelesaikan hutang mereka ataupun menstrukturkan hutang mereka. Tetapi ini tidak berlaku dan segala orang kata pandangan ataupun segala alasan yang diberikan adalah berkenaan dengan permasalahan-permasalahan selepas bersara. Sedangkan sekarang ini mereka ini tidak dapat ataupun sukar untuk meneruskan kehidupan seharian mereka. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini adalah segala pakar yang keluar memberikan pandangan tidak bersetuju dan sebagainya, kita ada pakar ekonomi yang bersetuju dan beliau pada saya menyuarakan satu pandangan yang hebat, yang logik dan sebagainya. Tetapi ramai di luar sana yang apabila orang kata sekarang ni kan zaman mudah untuk berkata-kata, zaman mudah untuk bercakap, jadi mereka tidak melihat kepada keseluruhan keadaan pencarum, tetapi mereka hanya bercakap untuk keseluruhan pencarum dengan membayangkan bahawa 14 juta pencarum KWSP ini adalah mereka yang masih lagi bekerja, mereka yang aktif mencarum. Mereka tidak melihat bahawa ada yang sudah diberhentikan, ada yang sedang mencari rumah dan juga perkara-perkara yang lain. Ini adalah satu perkara yang membimbangkan, dan apabila kerajaan mencadangkan untuk mewujudkan sistem pinjaman yang mencegahkan KWSP dan sebagainya, walaupun
walaupun ia mungkin memanfaatkan golongan-golongan tertentu, tetapi kita harus ingat, bagi mereka yang sudah tidak ATM mencarum ini, seperti suruh rumah, mereka tidak boleh membuat pinjaman. Ini tidak efektif ataupun tidak berkesan untuk mereka. Sebab itu sehingga kepada hari ini, kita ataupun saya sendiri masih lagi bersama dengan PGIRM bersetuju untuk terus membuat tuntutan pengeluaran secara bersasar, ataupun tak kisahlah for all ke apa ke, janji kita masih lagi berada pada apa yang kita orang kata tuntut sebelum ini. Untuk semua pencarum, apa yang saya nak pesan sekarang ini, pencanggahan pendapat ataupun pertelagahan toksik dan sebagainya semakin ramai, semakin banyak. Jadi untuk mereka yang mungkin berputus asa dan sebagainya, kita perlu ingat bahawa ini adalah salah satu cabaran dan juga salah satu dugaan, dan kita sebenarnya selepas tamat daripada pengeluaran RM10,000 hari itu, bulan April tahun lepas, kita dah tak ada apa-apa pun, tetapi kita meneruskan perjuangan. Dan dengan bagi anda semua, dengan bermodalkan sokongan moral sahaja, InsyaAllah kalau kita bersabar, walaupun ianya mungkin akan mengambil masa 2 tahun, 3 tahun sebagai contoh, InsyaAllah satu hari nanti ianya akan membuahkan hasil. Jadi tidak ada sebarang alasan untuk anda semua pencarum terutamanya sekali untuk berputus asa, untuk berputus harap. Walaupun ramai yang kata harapan palsu dan sebagainya, pedulikan lantak pi mereka, tetapi kita masih lagi harus kekal, harus fokus dan memberikan sokongan kepada mereka yang sudi berjuang untuk menuntut pengurangan kena BSP kepada semua pencarum ataupun secara bersasar dan juga sebagainya. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya Firdaus Selamat, Facebook saya Firdaus Selamat Channel, ataupun TikTok saya Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.